Sally, you pergi mana? I call tak jawab, SMS tak reply. Kalau you call, I tak jawab. You message, I tak reply. Maksudnya, I busy lah. Takkanlah itu pun you tak boleh fikir. You sibuk apa? Kata hari ni tak ada syuting. Ya, memang I tak ada syuting hari ni, I tak ada kerja. But that doesn't mean that I nak duduk rumah terperuk je. I pun nak keluar juga. You ni macam cacing kepanasan ni, kenapa? Masalah apa ni? Okey, kalau I bagi tahu you, apa yang you boleh buat? Ha? Bukannya you boleh menyelesaikan masalah I pun. Sayang, masalah dia sekarang ni, sejak kita kahwin, you tak pernah nak share apa-apa dekat I. Macam mana I nak settlekan masalah you? Ha? Kita ni suami isteri tau. Tapi masing-masing buat hal masing-masing. Ya, of course. Tak semua benda yang I perlu nak share dengan you. Because I need my own space also. Okay? Alah, penat layan you. Satu perkongsian klip drama tadi yang saya rasa cukup untuk menggambarkan apakah isu ataupun topik kita pada ini. Yang saya pasti sebenarnya ramai di kalangan pasangan di luar sana pun menghadapi masalah lebih kurang sama. Pentingkan privasi antara pasangan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio hari ini. Ya Farid, kita bersama dengan di hujung sana Dr. Tengku Asmadi selaku perunding motivasi kita. Doktor sihat? Alhamdulillah. Dia kalau tak sihat tadi, depan sana memang tak lepas. Ya. Betul. Dah banyak kali kita lihat doktor melalui video call. Hari ini dah masuk studio. Ya. Alhamdulillah. Ini pasangan yang manis, yang romantis yang kita maksudkan tadi di awal tadi, Datuk Zafran Mat Yusof dan juga Datin Fauzah Gaus. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Sama-sama. Dan saya pasti pasangan ni tak ada rahsia antara mereka. Tapi hal privasi nanti kita korek. Sedutan drama tadi dah ditayangkan dah. Datin dah cakap dah. Ini belum lagi berlaku antara kita. Bukan pernah berlaku lebih kurang Tak benar. Tak pernah. Tak apa. Nanti kita korek apa yang pernah berlaku. Baik, kita mulakan dengan Dr. Tengku Asmadi terlebih dahululah. Bila kita cakap daripada drama tadi dan daripada awal pembukaan saya tadi, pelbagai isu, pelbagai konteks privasi di kalangan pasangan ni. Tapi sejauh manakah pentingnya atau boleh atau tak boleh? Okey, bila bercakap tentang privasi antara pasangan, boleh atau tak boleh ni sangat subjektif. Tengok keadaan, tengok pasangan sejauh mana dia terbuka dan kadang-kadang ada juga pasangan yang cemburu buta ni. Apa pun tak boleh kan. Asyik kalau tahu benda-benda tu dia mula fikir bukan-bukan dan bawa kepada pergaduhan. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang bila privacy ni cerita-cerita lama, benda-benda yang dah lapuk, zaman Pak Kaduk dulu kan, tak payahlah nak difikirkan lagi. Tetapi kalau tak dirahsiakan, diceritakan semua-semua, mungkin jadi rasa tidak harmoni dalam hati, tidak senang hati dan sebagainya. Jadi sebab tu kita tengok kalau privacy itu kita lakukan mampu membuatkan kita bahagia, seronok, tak ada masalah dan teruskan. Tetapi kalau kita rasa nak berkongsi, kalau berkongsi itu boleh membawa kepada saling percaya antara satu sama lain, maka teruskan. Contoh misalnya bagi orang yang berpoligami, kita ambil berpoligami, ada 2, 3, 4 isteri, kan? Kalau katakan phone dia tak lock, kan? Cerita dengan isteri pertama, dapat pada isteri kedua, dapat pada isteri ketiga. Bergaduh, kan? Jadi kan, kenapa abang beli yang ni, kenapa saya tak dapat? Sudah, kan? Jadi benda-benda macam ni tengok keadaan. Saya tak boleh kata ya boleh privacy ataupun tidak. Jadi kita bergantung kepada diskusi kita nanti, kita tengok apa keadaan dia, apa senario dia, masa mana kita boleh ada privacy, masa mana kita tak boleh. Saya rasa itu yang penonton-penonton nak tahu panduan itu. Dan dari doktor kita beralih kepada Datin. I dulu. Dia perempuan tadi perempuan. Selamat. Dia rasa selamat sekarang. Sebab tadi Datin yang berkata ini belum pernah berlaku di rumah tangga Fatin dan juga Datin dan juga Datuk. Jadi Datin, bila kita bercakap mengenai privacy, bagi Datin sendiri, apa yang dikategorikan sebagai privacy buat Datin? Sebab kadang-kadang seperti yang doktor katakan, ada beberapa benda kita tak perlu kongsi bersama pasangan. Bagi Datin dan juga Datuk. Okey, dia terpulang pada individu itu sendiri. Dia orang punya background pun memainkan peranan. Pembesaran mereka pun memainkan peranan. Contoh, apa yang saya nak relatekan dengan pembesaran. Macam saya ni, membesar dan sentiasa ada keluarga. Tidur pun dengan mak sebelum sampailah saya nak kahwin dengan dia. So, saya memang lama. Hidup saya keluar tu adalah secondary. Duduk rumah tu adalah first. So, bila dah berkahwin,
benda tu saya masih rasa selesa. Masih nak bersama dengan keluarga. So everything I share with him. But again, sebagai seorang isteri, saya sendiri rasa sensitif tu, bukan dia. Mungkin dia rasa, I tak pernah soalkan. Kenapa sampai dia punya tahap tak menyoalkan privasi kita? Sebab everything I share. Saya ni tak suka berahsia sangat. Tapi mungkin yang perlu jaga tu, tak tahulah, tak banyak rahsia dengan suami sebenarnya. Saya banyak Tapi share dengan dia. kan? Nampak kita cuba korek. Cuba tapi bukan benda yang tak banyak sebab dia adalah kawan baik saya. Dia adalah suami saya dan dia sentiasa ada dengan saya. Jadi macam mana, ada ke tak ada, macam lama sangat nak fikir sebab memang not so much lah. Tak adalah benda yang terlalu sensitif. Mungkin hal-hal keluarga sana, keluarga, emang keluarga tu mungkin kita adalah sedikit kita privasikan, kita rahsiakan. Bukan privasi, kita rahsiakan untuk mungkin nak jaga perasaan adik-beradik ke apa ke. Tapi other than that, saya tak ada. Sebab saya tinggal pun dengan keluarga. Bank account, jumlah duit dalam account. Jumlah akaun suami saya langsung tak pernah tahu. Dan saya tak tahu duit ni ada ke tak ada. Saya tak tahu. Okey, Datuk. Tadi macam pasangan yang cukup ideal, kita lihat tidak banyak rahsia antara mereka, tetapi berbalik kepada isu pastinya. Dia perlukan privasi. Okey. Itu boleh jadikan modal soalan saya juga. Okey, bagi Datuk Sri sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki yang mengurus rumah tangga, sejauh mana anda ingin dan apakah privasi yang anda nak isteri hormati? Okey, bagi saya, privasi sebagai seorang suami ni sebenarnya tertakluk pada individu juga. Macam saya personally, I'm the type of person, saya seorang yang suka berkongsi. Berkongsi dengan isteri saya. Be it berkenaan dengan social life, berkenaan dengan kerja, membawa. Because most of the time, because I'm the type of person, I have very small circle of friends. Okay, and like she said earlier, saya ni kawan baik dia. Saya pun samalah, vice versa. So we are best friends. So we always talk about the same thing, which alhamdulillah juga sebab kita ni tempoh pengenalan tu dekat dan terus bernikah. Jadi alhamdulillah, bila kita dah menikah ni pun ada keserasian di situ di mana kita boleh sentiasa berkongsi, bercerita. Tapi ada privasi. Sebelum dia bernikah kan dia kata short story tu masuk. Saya tak pernah pun tahu pasal hal dia sebelum. I tak pernah korek sampai nak tahu very thing. That is me. I never like. Pun bagus juga. Itu elok juga. Tak tahulah, saya belum lagi ke memang saya pun tak pernah nak macam I nak tahu. I am not like that. And dia pun tak bagi tahu macam itulah. Yang mana saya ceritalah. Yang mana tak cerita tak payah tahulah. Dia selamat. Tak penting pun. Okey, baik Sama ada kisah itu bermanfaat atau tidak, itulah. Untuk tetamu-tetamu kita dah dengar pusingan pertama. Apa kata sekarang kita dengarkan pula pendapat mereka di luar sana tentang topik kita pada ini dan kita akan kembali kepada mereka selepas ini. Kita dengarkan dulu. Perkara yang menjadi privasi antara saya dengan suami ialah nilai duit yang dia beri kepada ibu bapa dia dan nilai duit yang saya beri kepada ibu bapa saya. Benda ni memang tak pernah menjadi isu dan tak pernah menjadi satu masalah antara kami sebab masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing dan masing-masing tahu hormat privasi masing-masing. Kalau sesuatu benda tu kita dapat fikir secara logiknya tidak mendatangkan kemudaratan, rasanya kita tak perlu untuk mempersoalkan ataupun menerangkan dengan lebih mendalam. Cukup sekadar tahu. Macam saya dan isteri, walaupun kami sudah berkahwin, kami tetap ada perkara privasi tersendiri. Contohnya, password ATM. Password ATM. Tapi kami masih menghormati privasi masing-masing. Kadang-kadang mungkin seseorang itu sukar untuk berkongsi privasinya dengan pasangan masing-masing kerana ingin memelihara keharmonian rumah tangga. Perkara yang agak privasi dalam rumah tangga bagi saya dan suami saya adalah kisah sebelum kami berdua berkahwin. Saya tak suka suami saya cek handphone saya sebab saya pun tak pernah nak cek handphone suami saya. Dan saya juga tak akan nak share password kad ATM saya dengan suami saya sebab saya rasa itu adalah hak saya, privasi saya. Saya perlukan ruang sendiri untuk jaga dan uruskan keuangan saya. Kepercayaan dalam satu-satu hubungan memang penting. Tak perlulah kita nak ambil tahu semua urusan peribadi suami kita. Kita harus menghormati privasi suami kita. Tak perlulah kita nak ambil tahu semua hal.
Saya suka yang itu. Saya suka. Banyak Saya kita. suka orang check handphone saya. Saya tak pernah check Direct, handphone dia direct. juga. Kan? Sangat direct. Tapi betul juga doktor kan, kalau kita lihat pun situasi tadi itu patut atau tak patut pun menjadi satu isu juga sebenarnya. Betul. Jadi di sini doktor, mungkin doktor nak tambah apa-apa? Tak, silakan. Kami nak tanya doktor, kalau kita cakap mengenai privasi dari segi sudut kewangan lah kan. Okey. Kalau seorang isteri atau suami tidak perlu berkongsi berapa banyak bank balance ataupun bila duit masuk, bila duit keluar, doktor rasa bagaimana mereka boleh berkomunikasi mengenai kewangan ni kalau itu dikategorikan sebagai privacy. Okey, sebab kita kena faham sebenarnya duit isteri, duit suami, duit isteri. Yang itu pasti. Ulang-ulang balik. Itu pasti. Jadi oleh sebab itu Dengar isteri sebenarnya tak perlu nak berkongsi dengan kita tentang berapa akaun dia. Malah isteri ni dia perlu ada privacy, akaun dia senyap dia, akaun yang suami pun tak tahu. Kalau apa-apa berlaku pada dia satu hari nanti, itulah akaun yang menyelamatkan keadaan dia dan anak-anak dan sebagainya. Kita kena fikir, jangan kita ingat hari ini kita bahagia, satu hari kita akan bahagia juga. Cabaran dalam hidup ni datang, kita hidup sampai 70-80 tahun, macam-macam lagi gelombang yang nak kita hadapi. Tsunami datang kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Jadi kena sediakan payung sebelum hujan. Jadi sebab itu isteri saya tak pernah tanya kan berapa duit dia, berapa dia bagi mak dia, berapa nak bagi orang hutang duit dia, kan saya tak pernah tanya isteri saya kan. Sebab tapi kalau dia suka nak bercerita, saya terima. Tetapi kalau katakan misalnya kita sebagai suami kita ada masalah, kita kongsi dengan dia. Dan biasanya isteri kalau dia tahu suami dia dalam keadaan kesusahan, dia akan kata, tak apa, saya ada duit untuk bantu. Kan. Jadi kalau kita cuma kongsi kesusahan, kita tak minta duit dia. Tapi kalau dia nak bantu, sangatlah syukur, alhamdulillah kan. Jadi itu sebenarnya dari segi privasi yang saya rasa perlu ada. Tak perlu kita nak cerita segala-galanya. Dan begitu juga saya sendiri, saya tak suka sebenarnya macam phone saya, ya, semua orang nak tengok, saya tak suka. Contoh, orang lelaki ni dia ada grup sekolah dia, grup universiti dia. Kita pun ada membawang, cerita kita pun boleh tahan bukan-bukan. Terima kasih kerana bercerita tu. Betul-betul, memang ada. Betul. Membuka ruang. I tahu dah. Bila kita berikan isteri ni pula kan, dia bukan nak tahu cerita biasa-biasa. Kadang-kadang grup yang lelaki tu dia nak masuk, nak tengok apa benda dia nak bersembang. Kan? Jadi kita jadi tak selesa sebab benda tu cerita orang lelaki, tak payah ambil serius. Bila dia ambil, dia kata, macam ni kau lagi sembang lah kan. Macam ni ke? Jadi kita tak berapa selesa lah kan. Sebab benda tu dia tak perlu tahu pun. Kan? Sebab apa? Benda tu tak mengganggu hubungan kita dengan dia pun. Seronok-seronok orang lelaki kadang-kadang walaupun umur dah 60, bila duduk dalam grup sama-sama, rasa macam umur masih 20-30. Ada doktor kadang-kadang kita bukan apa, dia tak faham. Lepas tu jadi salah faham, jadi lain. Betul, jadi gaduh. Ini perbincangan antara lelaki untuk backup diri sendiri ke? Tajuk, rasa tajuk mungkin boleh tukar lah. Privacy antara pasangan. Privacy untuk lelaki. Okey. Sugi. Silakan tanya pada Datin. Jadi Datin, di sini kami nak tanya. Tadi Datin berkata Datuk tidak tahu bila duit masuk untuk Datin sendiri lah, kan? Itu jadi dengar. Itu yang orang kata poin paling orang kata mahal di sinilah. Jadi Datuk tak pernah nak tanya Datin kalau Datin beli apa-apa, berbelanja, beli beg ke, beli baju ke, apa, tak pernah tanya Datin apa-apa. Okey, dia macam ni tau. Beli beg ke apa, kalau suami nak bagi hadiah tu, itu lain cerita lah kan. So, I'm talking about, kita kata daily routine kita. Saya ni kuat membeli. Saya ni suka membeli tapi untuk keluarga. Anak buah ramai. Saya suka beli toys, suka beli ni. Saya tahu dia pula jenis yang berjimat. Okey, tapi saya bersyukur dapat orang macam tu, jangan sama-sama naik kan. Balance. So saya suka memberi. Bila saya memberi tu, kadang-kadang biasalah harga mahal sikit tu, saya sorok lah. Saya sorok. Yang mahal saya sorok. Yang murah-murah je saya tunjuk. Itu saya. Datuk dah jeling. Saya jenis yang terbongkar dah hari ni. Yang paling penting selagi saya tidak menyusahkan dia, saya tak mengganggu dia punya, orang kata kita kena faham juga. Bukannya privacy ni kita kena faham juga pasangan kita. Kita tak kena ganggu dia semua kan. Alhamdulillah saya pun ada rezeki saya sendiri. Betul. Saya ada juga bekerja sendiri. Jadi walaupun bekerja sendiri, walaupun andai kata saya nak beli tu dengan duit saya sendiri, tapi saya tetap privasikan daripada dia. Yang murah je yang. Padahal ni diskaun ni yang. Tapi sebenarnya saya beli pun untuk anak-anak, beli untuk the parents. Kadang-kadang pergi mungkin groceries,
mungkin melambung sampai beribu pun, hari ini I beli mungkin akan diskaun sikit. Dia tengok pada barang-barang. Tapi saya kira sebenarnya apa yang penting, tidak kira dia berbalik kepada yang penting keharmonian itu terjaga. Betul. Terjaga. Okey, Datuk, kalau kita lihat sebenarnya saya pun bila kita dah dengar pendapat mereka di luar sana dan pendapat kita semua dekat sini, saya tertanya juga, adakah sebenarnya privacy ini adalah suatu undang-undang yang faham-faham sendiri, atau perlu kita nyatakan ini perlu, ini kena cakap, tak perlu cakap, atau bagaimana sebenarnya untuk pasangan yang matang lah sebenarnya? Okey, privacy ni sebenarnya it's best untuk kita sama dengan pasangan kita ni untuk clarify. Untuk menceritakan di manakah tahap boundaries dia. Okey, supaya tidak ada miscommunication. Otherwise, bila startnya pasangan ni assumption sama, tu yang menjadikan satu masalah. Just nak bercerita balik 3 perkara privacy dekat sini lah. Yang pertamanya berkaitan dengan macam doktor ceritakan tadi, berkaitan dengan chat room apa whatsoever semua tu. Sebenarnya benda macam ni kadang-kadang isteri tak perlulah nak pergi tu detail. Tapi kalau pergi tu detail, kalau selagi mana lelaki tu tak ada masalah, nak risau apa kan? Betul tak? Dari segi kewangan ni pula, tapi I tak pernah tengok kan chat room ni. Betul. Which kita pun open lah kan. Dari segi kewangan pula, lelaki sebagai suami seharusnya bertanggungjawab untuk menceritakan keadaan status kewangan dengan isteri. Kena berkongsi benda tu. Sebab sekiranya apa-apa berlaku pada suami ini, yalah, kita kena bertanggungjawab ketika hidup ni, sekiranya apa-apa berlaku untuk keluarga kita. Tetapi untuk suami macam saya dengan isteri saya pun, berkenaan dengan financial dia, sedangkan kita sama-sama ni sebenarnya password tahu. Even to you apa semua ni. Cuma I tak tahu pun. You je tahu password I semua. Saya tak tahu. You buat lupa. Alamak. Hari Jumaat sayang. Okey, tak apa. Nanti balik selesaikan. Betul. Dia tahu password I semua. I je yang tak tahu geram ni. Okey, doktor. Kita ada ramai dengar ni. Kita ada satu soalan menarik ni. Sila kongsikan. Soalan daripada penonton wanita hari ini ya doktor, yang di mana dia berkata yang saya dah kahwin 26 tahun, anak pun dah besar. Masalah saya, suami kebelakangan ini berubah. Bila saya tanya, dia kata tak ada apa-apa. Semua okey. Tapi bagi saya, hubungan ini tidak okey, dan bila saya tanya, ia akan berakhir dengan pergaduhan. Macam mana ni doktor? Okey, dia ginilah. Sebenarnya isteri ini mempunyai naluri yang sangat kuat. Ini pengalaman saya tengoklah kan. Orang perempuan, kalau ada sesuatu berlaku pada suami dia, perubahan yang luar biasa yang dia dapat sense, maka dia datang satu syak wasangka. Kan, syak wasangka jangan dibiarkan begitu, kena ada komunikasi yang baik, cari waktu yang baik, tanya betul-betul. Kan, yalah kadang-kadang suami tiba-tiba gosok seluar tajam lain macam, kan, kemudian sebelum tu tak tu, kemudian kan mula pakai minyak rambut wangi-wangian yang tak pernah pakai, tiba-tiba phone pun letak bawah bantal, masuk bilik air pun bawa phone, kan. Jadi isteri memang mempunyai daya naluri yang kuat. Dia dapat sense ada sesuatu yang mungkin tak kena. Kan. Jadi oleh sebab itu yang bawa kepada kadang-kadang pergaduhan. Kan, bila tanya sikit bergaduh sebab kadang-kadang orang lelaki dia ambil sikap berkeras supaya dah tak kacau dia. To protect keadaan tu kan. Tapi kalau katakan setengah lelaki pula, dia malah nak gaduh, dia diam aja. Kan, orang nak bising ngongeng, dia diam aja. Sebab apa? Sebab pada dia tak ada apa pun. Kan, itu biasa. Dan kalau kata orang lelaki jenis katakan test market ni kan, biasa tapi tak ada serius pun. Kan, ada jenis macam tu. Berani ke test market? Bukan kita yang kata, doktor yang kata. Sama ada. Kan, tapi tak ada apa. Jadi kerana tak ada apa, dia pun tak perlulah nak share apa semua sebab bawa kenapa tak senang duduk ya? Macam ni. Itu naluri seorang isteri. Minta izin boleh tak saya nak komen sikit dengan persoalan tu? Boleh. Silakan antara penghujung perbincangan kita ni. One perspective. Okey, another perspective mungkin boleh jadi juga apabila suami tu dia ada masalah, tapi dia rasa tak selesa nak berkongsi dengan isteri dia, sebab setiap kali berkongsi isteri dia akan bagi pendapat yang berbeza. Betul. Jadi dia dah jadi reserve. Sebab lelaki ni, sebab saya dengan isteri saya pun tak ada. Ni berkenaan isteri saya dengan isteri saya pun kadang-kadang saya cerita dekat dia, saya kata I don't need your opinion but I just want to share with you. Nak mendengar. Nak mendengar. Because sometimes bila perempuan terlalu banyak bagi sangat pendapat, kadang lelaki rasa reserve, dia rasa macam tak selesa, sebab tu dia jadi macam marah. Dia jadi nak berkongsi lah, dia akan jadi diam, dia akan jadi kan. Jadi lebih jadi kecenderungan terhadap ke situlah. Jadi isteri ni
kalau boleh lah. Dari segi reaction tu sepatutnya lebih positif, lebih relax. Jadi pendengar je. Jadi Nampak pendengar. itu luahan hati lelaki. Lelaki, tapi it applies to both tau. Perempuan pun perlu relax, lelaki pun perlu relax. Betul tak? Actually, give and take. Yeah. Again, saya rasa bersyukur sebab saya kahwin pada usia yang saya rasa saya dah matang. Jadi I know how to control things sometimes, tapi tak over sangat. Sebab saya rasa kalau saya kahwin dalam keadaan yang keanak-anakan, mungkin berlakulah nak ambil phone, whatever kita bincang selalu kita bayangkan mungkin nak everything nak ambil tahu semua. Tapi mungkin bila keadaan dalam keadaan macam ni, saya rasa saya lebih matang dan lebih relax. Compare mungkin bagi pasangan kita rasa apa yang kita berlaku ni antara mungkin ada benda yang dia rasa tak puas hati, saya tak puas hati ke apa, mungkin benda tu kurang lagi berbanding kalau kita ke anak-anakan. So apa yang saya nak cakap ni adalah give and take, faham sendiri, toleransi sendiri pun ingatlah macam saya sendiri contohnya, saya sebagai seorang public figure, saya mula-mula saya kahwin dengan dia, saya balik lewat kan. Balik lewat rasa macam alamak, bukan sebab suami je, saya fikir mak dia lagi. Lepas tu keluar pula paper, tajuk bukan main lagi, tapi dia tak baca lagi. Pasal tajuk je, Masya Allah, macam mana aku nak menghadapi ni. So saya sendiri mengambil langkah tanpa mereka memberitahu, tanpa keadaan menjadi teruk. Your initiative tu kurangkan. That is what I feel. Baik, seringkas-ringkasnya masa sangat mencuburi kita daripada doktor. Sebagai kesimpulan kita, topik kita. Apa yang saya boleh katakan, kena jadi pasangan yang bijaksana. Sebab apa, kadang-kadang keputusan kita untuk kita memilih untuk jadi sesuatu itu privacy atau tidak privacy mengikut situasi ketika itu. Dia bukannya satu prinsip yang perlu dipegang dan tak boleh diubah. Maknanya suasana berubah-ubah. Ada waktu perlu privacy, ada waktu tak perlu. Gunakan kebijaksanaan sebab kita bila kita dah berkahwin, kita nak kita bahagia sampai ke anak cucu. Til jannah. Itu dia, insya-Allah. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Tengku Asmadi, Datuk Zafran dan juga Datin Fauzia. Walaupun dalam santai-santai kita, tapi sangat-sangat padat dengan pengisian. Betul, itu Farin. Saya setuju dengan apa yang doktor kata, kebijaksanaan itu yang paling penting dalam mana-mana perhubungan. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.